Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi masih di dalam bab 3.3 pergerakan bahan merentas membran plasma dalam organisma hidup. Okey, cuma kita punya SP adalah 3.3.3 iaitu mendefinisikan 3 larutan, hypotonik, hypertonik dan juga isotonik. Okey, yang pertama sekali perlu diimbas kembali iaitu definisi osmosis. Apakah yang dimaksudkan dengan osmosis? Osmosis ialah proses. Dia adalah suatu proses pergerakan bersih molekul air. Pergerakan bersih molekul air maksudnya hanya melibatkan pergerakan molekul air secara rawak dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah, merentasi membran telak memilih. Maknanya kita ada 3 dekat kawasan ni. 1, mesti menyatakan pergerakan bersih molekul air secara rawak, dan yang kedua dari kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah, iaitu, dan yang ketiga merentasi membran telak memilih. Okey. Kemudian, seperti yang kita nak belajar, kita nak memastikan iaitu apakah yang dimaksudkan dengan larutan isotonik. Okey, untuk larutan isotonik, kedua-dua bahagian kiri dan kanan, kiri dan kanan mempunyai kepekatan bahan terlarut yang sama. Maksud dia, apabila sama, ini menunjukkan kepekatan zat terlarut dia adalah sama di antara kiri dan kanan. Okey, contoh kalau kita rujuk kepada rajah ini, di sini kepekatan sukrosa sebelah kiri dan juga kepekatan sukrosa di sebelah kanan adalah sama. So, apabila sama, ia menunjukkan tiada pergerakan bersih air. Maksudnya air sekiranya kalau dia bergerak meresap juga ke kiri dan ke kanan adalah pada kadar yang sama, di mana di tengah-tengah ini adalah membran telak memilih. Okey, kemudian kita pergi pula berkenalan dengan larutan hypotonik. Apakah yang dimaksud dengan larutan hypotonik? Larutan hypotonik adalah larutan di mana di sebelah kiri iaitu kepekatan bahan terlarut adalah rendah. Apakah maksud kepekatan bahan terlarut yang rendah? Bahan terlarut rendah contohnya kepekatan sukrosa adalah 10 gram. Kepekatan air adalah 500 ml. Manakala di sebelah kanan, kepekatan sukrosanya adalah 1 kg ataupun 1000 gram. Okey, dan kepekatan air dia adalah sama 500 ml. Kalau kita fahamkan apakah perbezaan antara kedua-dua larutan, di sebelah kiri ini, apabila 10 gram tambah dengan 500 ml air, dan di sini 1000 gram tambah dengan 500 ml air, ia menunjukkan larutan sebelah kiri adalah larutan yang cair, manakala larutan sebelah kanan adalah larutan yang pekat. Pekat kerana zat terlarut yang banyak, cair kerana zat terlarut yang sedikit. Maka ini menunjukkan larutan di sebelah kiri mempunyai keupayaan air yang tinggi. Manakala di sebelah kanan pula kepekatan bahan terlarut adalah tinggi dan menunjukkan keupayaan air yang rendah. Cuba kita rujuk kepada rajah yang paling atas ni. Untuk rajah ini, kalau kita definisikan, ini adalah larutan hypotonik. Sebab kita tengok dekat sini tiada zat terlarut. Apabila tiada zat terlarut, menunjukkan keupayaan air adalah tinggi ataupun kepekatan air adalah banyak. Manakala di sebelah kanan ni pula, keupayaan air dia telah berkurang, di mana zat terlarut dia adalah banyak. Maka
pergerakan molekul air adalah daripada kiri ke kanan. Dan larutan di sebelah kiri ni kita panggil dia larutan hipotonik. Dan di sebelah kanan adalah larutan hypertonik. Okey. Okey, next. Cuba kita tengok pada uji minda 17. Okey, untuk uji minda 17, rajah di bawah menunjukkan dua kawasan iaitu P dan Q yang dipisahkan oleh membran telap memilih. Okey, ini adalah membran telap memilih. Selepas 20 minit, keseimbangan antara kawasan P dan Q tercapai. Lengkapkan rajah di bawah berdasarkan aras larutan 1 dan juga bilangan molekul air 2 dalam kedua-dua kawasan. Kalau kita tengok pada gambar rajah ni, ini adalah P dan ini adalah Q. Di kawasan P, larutan sukrosa hanya 1, 2, 3. Menunjukkan kepekatan sukrosa adalah rendah. Manakala kepekatan air di kawasan P adalah tinggi. Okey, Q pula, larutan sukrosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ia menunjukkan kepekatan sukrosa adalah tinggi. Sekaligus ia membayangkan bahawasanya keupayaan air itu adalah rendah. Okey, dari segi definisi yang kita belajar, osmosis adalah pergerakan molekul air secara rawak daripada kawasan keupayaan air tinggi ke kawasan keupayaan air rendah, merentasi membran telap memilih. Maka pergerakan molekul air adalah daripada P ke Q. Disebabkan lukisan kita, disebabkan molekul sukrosa dia adalah molekul yang besar, ia tidak akan merentasi membran telap memilih. Maka kita kekalkan bilangan sukrosa 1, 2, 3. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Dan dia air tu kan dia meresap daripada kawasan keupayaan air tinggi, maka level air ni yang tinggi ni akan berkurang. Disebabkan pergerakan molekul air daripada kawasan P ke kawasan Q. Dan aras air di kawasan Q meningkat. Okey, lepas tu lengkapkan dengan molekul air, tak perlu bilang lah. Okey, so keseimbangan tercapai di mana aras larutan di sebelah Q akan lebih tinggi berbanding P. Tetapi bilangan sukrosa dikekalkan kerana sukrosa adalah molekul yang besar dan ianya tidak dapat merentasi membran telap memilih. Okey, itu saja untuk hari ini.